Assalamualaikum murid-murid. Adakah anda sudah bersedia untuk belajar sejarah tingkatan 5? Kalau sudah, marilah kita sama-sama belajar. Sediakan buku dan pen. Yes. Selamat datang ke kelas sejarah tingkatan 5. Kali ini kita mempelajari bab 2, Perlembagaan Persekutuan. Kita lihat dahulu apakah objektif pembelajaran bagi bab 2. Berikut adalah intipati pembelajaran bab 2. Terdapat 4 intipati utama. Intipati yang pertama, latar belakang sejarah Perlembagaan Persekutuan. Yang kedua, sejarah pengumbalan Perlembagaan Persekutuan. Intipati ketiga, ciri utama Perlembagaan Persekutuan. Dan yang keempat, pindaan Perlembagaan Persekutuan 1963 dan 1965. Kita kali ini akan mempelajari latar belakang sejarah Perlembagaan Persekutuan. Latar belakang sejarah Perlembagaan Persekutuan. Ini adalah subtopik yang pertama dalam bab 2. Kita kenali dulu apa itu perlembagaan. Perlembagaan merupakan undang-undang tertinggi yang menjadi teras pemerintahan sesebuah negara. Jadi sebelum kedatangan British, negara kita diperintah berdasarkan pemerintahan beraja. Raja memerintah berdasarkan undang-undang dan peraturan yang digubal. Pada zaman British, raja terus diterima sebagai pemerintah berdaulat. Apabila merdeka, negara kita mempunyai perlembagaan yang merupakan unsur penting dalam sesebuah negara. Jadi apakah asas dalam pembentukan perlembagaan persekutuan negara kita? Perlembagaan Persekutuan berasaskan nilai tradisi Kesultanan Melayu dan kemudiannya beberapa prinsip undang-undang Inggeris disesuaikan dengan nilai-nilai tempatan. Kita lihat dulu undang-undang di negeri Melayu. Jadi sebelum kedatangan British ataupun kedatangan kuasa barat, negara kita sudah mempunyai undang-undang dan adat Melayu yang digunakan sebagai asas perlembagaan. Undang-undang ini menjadi panduan serta kawalan kepada raja dan pembesar dalam proses pemerintahan negara. Kita lihat ciri-ciri yang terdapat pada Undang-Undang Melayu. Yang pertama, raja adalah pemerintah. Yang kedua, rakyat perlu memberikan taat setia. Undang-undang dan sistem pemerintahan ditentukan oleh raja. Undang-undang yang wujud pada zaman Kesultanan Melayu Melaka seperti Hukum Kandun Melaka, Undang-Undang Laut Melaka mempengaruhi kandungan undang-undang bertulis di negeri-negeri Melayu yang lain. Contohnya, antara undang-undang bertulis di negeri Melayu termasuklah Hukum Kandun Pahang, Undang-Undang Kedah, Undang-Undang Johor dan Undang-Undang 99 Perak. Selepas kedatangan British ataupun Inggeris, kita lihat bagaimana undang-undang barat telah diperkenalkan. Undang-undang di negeri Melayu mengalami perubahan dengan perkembangan masyarakat hingga munculnya pengenalan undang-undang barat sekitar abad ke-19. Kita lihat dahulu pengenalan undang-undang di negeri Selat. British memperkenalkan undang-undang di negeri Selat yang dikenali sebagai Charter of Justice. Undang-undang ini diambil dari undang-undang yang digubal di England. Maksudnya, undang-undang ini diubah suai, diguna pakai di tanah Melayu ataupun negeri Selat. Piagam terpilih yang bersesuaian dengan kegunaan negeri Selat sahaja diguna pakai. Maksudnya, mereka mengubah suai undang-undang daripada England untuk digunakan
di negeri-negeri Selat, kerana mereka memilih yang bersesuaian sahaja. Contohnya, Charter of Justice 1807. Kita lihat pula apa yang berlaku di Sabah dan Sarawak. Di Sarawak, terdapat The Sarawak Application of Law Ordinance 1949 yang menggunakan the Common Law of England. Di Sabah pula, terdapat undang-undang yang sama yang disebut Sabah Application of Law Ordinance 1951. Baik, kita lihat dengan secara terperinci berkenaan dengan Charter of Justice di negeri-negeri Selat. Semasa zaman pentadbiran British, negeri-negeri Selat memperkenalkan undang-undang dari England iaitu Charter of Justice. Matlamatnya atau tujuannya adalah untuk melindungi penduduk asal dari penindasan dan ketidakadilan. Di sini kita dapat lihat perkembangan Charter of Justice dari tahun 1807, 1826 dan 1855. Kita lihat dulu Charters of Justice yang pertama pada 1807. Charter of Justice ini telah mewujudkan mahkamah di Pulau Pinang. Charters of Justice 2, 1826 telah menyatu padukan mahkamah di Singapura, Melaka dan Pulau Pinang. Charter of Justice 3, 1855 pula mewujudkan mahkamah di Singapura, Melaka dan Pulau Pinang. Jadi itulah perkembangan Charter of Justice di negeri-negeri Selat. Bagaimana pula Sabah dan Sarawak. Baik, sekarang kita lihat perkembangan di Sabah dan Sarawak. Di Sarawak, Perlembagaan Sarawak memberi kuasa kepada badan membuat undang-undang iaitu Kaunsil Negeri ataupun Majlis Negeri yang mempunyai 45 orang ahli dan dipengerusikan oleh Ketua Setiausaha. Majlis tertinggi pula dipengerusikan oleh Gubernur yang turut dianggotai oleh Ketua Setiausaha, Setiausaha Kewangan dan Peguam Negara. Perlembagaan Sarawak pada 1959 memberi kuasa pentadbiran negeri kepada Majlis Tertinggi dan Kaunsil Negeri. Kita lihat pula perkembangan di Sabah. Di Sabah, Majlis Undangan dan Majlis Kerja ditubuhkan pada tahun 1950. Majlis Undangan memberikan kuasa kepada Gubernur untuk menggubal undang-undang dalam pemerintahan. Saya harap semua sudah belajar. Yes! Jangan lupa like dan subscribe